Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita akan sambung kepada topik yang seterusnya iaitu bab 4 iaitu kesihatan manusia. Okey. Topik ini bercerita tentang penyakit lah. Macam mana penyakit tu disebarkan melalui apa bahan yang objek yang membawa kepada penyakit tersebut dan siapakah yang membawa virus tu. Okey, kita tengok. Penyakit terbahagi kepada dua keadaan iaitu penyakit yang berjangkit dengan penyakit yang tidak berjangkit. Penyakit yang berjangkit pula dipindahkan dari seorang pesakit kepada orang yang lain. Yang ini sangat-sangat bahaya ni. Okey, penyakit yang dipindahkan daripada satu orang ke orang-orang yang lain dan boleh merebak kepada kumpulan yang lebih besar. Macam penyakit yang kita hadapi sekarang wabak iaitu COVID-19 yang kita terkesan sekarang. Satu dunia, hampir 2 juta sudah kes yang tercecah untuk satu dunia. Okey, cuba kita tengok. Penyakit yang berjangkit iaitu antaranya denggi, demam malaria, sesama, tuberculosis iaitu batuk kering. Okey, batuk TB. Pernah dengar batuk TB? Itulah nama dia tu. Okey. Dan COVID-19 yang kita hadapi sekarang ni lah. Okey, penyakit yang tidak berjangkit. Penyakit yang tidak boleh dipindahkan daripada seorang pesakit kepada orang yang lain. Jadi maksudnya kalau kita duduk sebelah dia tu pun kita tak akan terjangkit penyakit dia tu. Okey, penyakit yang tidak berjangkit terhadap kita adalah penyakit darah tinggi. Okey, darah tinggi. Apa tu dalam bahasa Inggeris, hypertension. Kalau kamu jumpa perkataan hypertension, itulah darah tinggi. Kencing manis iaitu diabetes dan juga kanser. Penyakit-penyakit ni tidak berjangkit kepada kita. Kalau orang tu ada kanser, kau jangan duduk sebelah dia, nanti terjangkit. Tidak, kita tak akan terjangkit dengan orang yang ada kanser. Kanser pula dia ada terjangkit dengan orang lain. Dia tak terjangkit dengan orang lain. Maksudnya kanser ni macam mana, contohlah dia ada penyakit kanser juga. Aku berjangkit dengan dia. Tidak. Kamu tidak akan terjangkit dengan dia kecuali disebabkan oleh, yang pertama, faktor genetik, keturunan kamu sendiri, atuk moyang kamu atau belah ayah mak ada sejarah penyakit genetik tersebut, penyakit kanser tersebut. Kemungkinan kamu akan dapat ataupun cucu-cucu cicit kamu pun akan ada. Wallahualam lah. Yang kedua, kalau penyakit kanser ni lah, disebabkan faktor pemakanan. Faktor pemakanan kita lah mempengaruhi kepada penyakit ni tersebut. Kalaulah kita makan dengan gaya hidup yang tak sihat, kemungkinan besar ketumbuhan tu akan membesar menjadi kanser. Yang ketiga disebabkan oleh persekitaran kita. Contoh dia kalau penyakit kanser paru-paru, kanser kerongkong, faktor persekitaran juga penting, di mana kalau kita berada di kawasan-kawasan yang seperti mempunyai debu yang banyak, berbau yang kuat, bau yang macam gas, habuk, yang sangat-sangat boleh merosakkan sistem pernafasan kita, boleh menyebabkan keradangan dalam sistem pernafasan kita tu. Keradangan ni, sistem pernafasan kita ni akan jadi macam dia merah-merah lebam-lebam bahagian dalam tu. Bila merah-merah lebam-lebam, mudahlah untuk dijangkiti oleh bakteria, dia kembang dan mula rosak. Okey, seterusnya kita pergi kepada bagaimana penyakit ini boleh berjangkit melalui 4 komponen utama, iaitu penyakit ni yang boleh berjangkit ni melalui bawaan air, bawaan udara, melalui vektor dan melalui sentuhan. Okey, cikgu nak tanya, kalau yang COVID-19 ni melalui apa jangkit dia? Adakah melalui air? Adakah melalui udara? Adakah melalui vektor? Vektor ni binatang yang membawa kepada virus tersebut. Nanti kita akan masuk. Vektor ni binatang lah. Contoh dia macam demam denggi. Vektor dia adalah daripada nyamuk Aedes. Nyamuk denggi pula. Nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes adalah vektor kepada demam denggi melalui sentuhan. Okey, cuba kita tengok. Bagaimana penyakit bawaan udara boleh berjangkit kepada orang lain? Okey, cuba kita tengok. Percikan air liur di udara semasa bercakap. Even bercakap
cakap pun boleh menyebabkan virus tu tersebar ataupun bakteria tu tersebar. Bersin, menguap, bernafas akan berpindah kepada orang yang terdekat. Bernafas pun kamu tahu tak, kita bernafas ni akan mengeluarkan apa? Kita berrespirasi. Ingat lagi tak? Persamaan respirasi. Last kali akan mengeluarkan apa dia? Karbon dioksida, wap air dan juga tenaga haba. Wap air itulah yang boleh menyebabkan certain virus ataupun bakteria boleh terkeluar daripada pernafasan kita dan boleh menjangkiti orang lain kalau orang tu berada bersebelahan sangat dekat dengan kita. Okey. Melalui habuk. Satu lagi. Okey, ini melalui titisan, melalui habuk. Okey, kalau penyakit tu bawaan udara lah, melalui titisan air. Okey, sebab titisan air, wap air ni dia boleh terapung di udara, kita tak nampak. Tapi dia akan lenyap dalam jarak yang jauh, sekurang-kurangnya 3 kaki, iaitu 1 meter. Sebab itulah COVID-19 ni kita perlu jaga jarak kita antara dengan orang yang lain. Kalau kita keluar daripada rumah kita tu untuk beli barang apa-apa, perlu jarak antara kita dengan orang lain, orang awam adalah 1 meter, sekurang-kurangnya 3 kaki. Sebab wap air tu boleh membawa virus tersebut. Okey, melalui habuk pula. Okey, ni habuk, bakteria atau virus yang berada dalam air liur atau lendir hidung yang telah kering. Ni yang kering pula ni. Pada permukaan, bila kering, spora akan ditiup oleh bakteria. Spora akan ditiupkan. Tiupkan bakteria itu terbang ke arah orang lain dan menjangkiti orang lain. Yang ni bahaya ni. Kalau contohlah air liur kita tu ada virus tu. Okey, kita ludah. Lepas tu dia kering, tiba-tiba udara akan tiup bakteria tersebut atau virus tersebut pergi kepada arah orang lain. Okey, macam itulah. Disebabkan oleh virus macam tu. Tapi untuk COVID-19 ni belum ada kajian yang sah ataupun rasanya tak ada lagi, memang tak adalah bawaan udara. COVID-19 ni tidak melalui udara, okey? Tapi dia melalui titisan air juga. Ada titisan air tu berkait rapat dengan udara lah sikit. Cuma dia tidak pergi dengan jarak yang jauh. Udara ni sangat bahaya kalau dia melalui bawaan udara yang sangat-sangat jauh. Contohnya macam jangkitan habuk ni lah, dia boleh berterbangan pergi ke udara yang jarak yang sangat-sangat jauh. Yang tu sangat bahaya. Tapi kalau melalui titisan air ni, kita perlu jaga jarak sahaja. Boleh faham kan? Okey, seterusnya, bagaimana nak cegah daripada merebak? Pakai penutup hidung. Ni mask yang kita pakai sekarang ni. Bila kita batuk, okey, atau sesama. Tutup mulut bila batuk. Tidak meludah merata-rata. Jangan pergi ke tempat yang sesak. Rumah yang cukup cahaya untuk sinar ultra ungu. Okey, kenapa penting sinar ultra ungu? Ada setengah-setengah bakteria atau virus ni tidak tahan kepada cuaca yang panas atau sinar ultra ungu. Jadi mereka ni boleh juga akan matilah juga. Tapi untuk COVID-19 ni ada itu satu isu mengatakan virus ni kalau dia berada di kawasan yang tinggi suhu, contohnya suhu macam suhu negara kita, virus tu akan mati. Tidak. Belum ada kajian yang sahih apa benda. Setakat ni keluar daripada kenyataan WHO, tidak ada menunjukkan suhu yang macam 30 darjah Celsius yang macam negara kita ni boleh melenyapkan virus. Sebab itulah virus itu tetap tersebar di negara kita. Kecuali dengan suhu yang sangat-sangat tinggi memang matilah. Kita pun tak mampu hidup dalam suhu yang sangat-sangat tinggi. Melecuh habis satu badan. Itu dia maksud dia. Okey, ada certain virus atau kuman sahaja yang boleh mati. Okey. Itu sebab itulah coronavirus ni sangat-sangat bahaya. Okey. Kamu tahu tak coronavirus ni sebenarnya dia ada kumpulan yang lain. Dia ahli kumpulan. Coronavirus ni ada kumpulan penyakit yang macam SARS, kalau kau pernah dengar. MERS, MERS tu. Okey, SARS, MERS tu semua tu penyakit yang lebih kurang, tapi ada dia cuma penyakit sistem respirasi juga, boleh menyebabkan sesak nafas, boleh menyebabkan meninggal dunia. Tapi COVID-19 ni adalah virus yang sangat-sangat lagi bahaya. Tengoklah potensi dia sekarang macam mana. Boleh menyebabkan satu dunia dah kelam kabut.
kan. Okey. H1N1 pun sesama burung, ingat lagi kan. Okey. Bagaimana penyakit bawaan air boleh berjangkit kepada orang lain pula? Ni kalau bawaan air. Okey. Biasa berlaku di tempat yang tidak ada sistem saliran air yang bagus ataupun kawasan itu tak ada bekalan air minum yang bersih. Kawasan-kawasan yang kotor. Kalau kita pernah tengok kan animasi-animasi dia tunjuk kawasan-kawasan yang daif. Seperti Afrika Selatan sana tu ada kawasan-kawasan terlalu daif. Sampai sistem sanitasi mereka pun, tahu tak sistem sanitasi tu apa? Sistem pembentungan lah, sistem pembuangan najis. Tidak begitu efisien, tidak bagus. Buang je mata-rata. Sebab itulah bawaan penyakit air ni senang untuk menjangkiti mereka. Contoh kawasan yang tak ada tandas dengan elok. Orang buang air kecil merata-rata. Dekat sungai, tepi parit, belakang rumah. Najis tu ada patogen. Patogen. Apa tu patogen? Patogen tu adalah virus atau bakteria yang bahaya. Kita panggil patogen. Kalau virus dengan bakteria ni. Okey, kemudiannya mengalir ke dalam air sungai sebab tu dia ada bawaan air. Dan air sungai tu digunakan oleh orang awam. Dan kita minum, buat masak, buat makan dan terjangkitlah dia dengan orang tersebut. Okey. Bagaimana nak mencegah daripada merebak? Ni kalau air. Macam mana kita nak cegah bawaan air? Masukkan klorin ke dalam air tersebut. Contohnya dalam air pipe. Memang air pipe ni memang sedia ada dah dimasukkan klorin di sistem pembersihan air, di loji pembersihan air. Tapi sebenarnya tak semua kuman bakteria dalam air boleh mati dengan klorin tersebut. Sebab itulah kita perlu masak untuk diminum. Tapi kalau untuk mandi apa tak perlulah. Sebab bukan dia nak masuk dalam tubuh badan kita pun, kita nak minum pun air tu. Kan kita untuk mandi, untuk basuh-basuh je. Tapi untuk mandi, untuk makan, untuk minum, kena masakkan air dengan suhu 100 darjah Celsius sampai dia menggelegak, sampailah betul-betul kuman dalam tu boleh mati. Okey, tandas yang sempurna, tandas bersih-bersih, didihkan air sebelum minum. Yang ni cerita kita gunakan penapis air. Tak kisahlah kowe ke kukur ke, penapis air ni boleh menapis bakteria yang sangat-sangat tinggi. Kuranglah. Memang hampir tak adalah bakteria dalam tu. Dan dikatakan juga dalam tu pun boleh menghasilkan mineral yang baik untuk tubuh badan. Itu cikgu tak pastilah penapis air ni macam mana dia boleh hasilkan air yang lebih berkualiti. Tapi memang betul pun. Sangat berkualiti. Kalau orang setengah allergic dengan air pipe ke apa, mandi mudah merah-merah kan. Cuba mandi dengan air bertapis. Badan dia akan lebih okey sikit. Okey. Cuci tangan dengan sabun, bersihkan permukaan lantai ke permukaan apa-apa permukaan objek dalam rumah kita ni, bersihkan. Kalau COVID-19 ni pula, yang ni kalau satu rumah dah terjangkit memang tak boleh bersihkan dengan air sabun biasa je. Memang kena bersih, sangat-sangat bersih lah, kena panggil petugas yang agensi yang bertugas bahagian tu lah untuk bersihkan macam mana. Okey. Dikatakan kalau nak membersih, okey, contohlah kita terkena, tangan kita terkena COVID-19 kan, tapi kita jangan sentuh muka lagi. Benda tu tak akan masuk dalam badan kita selagi kita tidak sentuh mata, tak sentuh hidung kita, mulut kita. Jadi apa yang perlu kita buat? Cepat-cepat pergi basuh dengan air sabun. Alirkan air dengan laju. Pastikan semua kuman-kuman tu tadi yang memang kita takkan nampak, dia akan mengalir keluar lah. Okey, itu untuk kalau kita menggunakan air dengan sabun. Tapi boleh juga kalau kita gunakan sanitizer. Yang penting sanitizer tu mengandungi alkohol. Hampir 90% alkohol dalam tu, barulah virus tu akan mati. Kandungan alkohol dalam sanitizer tu. Okey. Bagaimana penyakit boleh berjangkit melalui sentuhan? Okey, sentuhan melalui kulit. Okey, sentuhan semasa melakukan hubungan seks, pindahan cecair mani ke faraj. Yang ni penyakit seperti AIDS boleh terjangkit dengan hubungan seks. Okey, sentuhan dah. Kulit pula macam penyakit apa? Kurap, panau, ruam, kudis. Kalau ada kawan ada kurap ke panau tu, dia sentuh-sentuh, lepas tu sentuh kamu pula. Yang tu sangat bahaya tu. Janganlah menyentuh. Sebab itulah
kalau pakaian kamu tu terkena bahagian kurak ke apa, asingkanlah, basuh secara asinglah sedikit. Sebab dia boleh berjangkit melalui sentuhan. Okey. Bagaimana penyakit boleh berjangkit melalui vektor? Apa itu vektor? Okey, vektor tu pula haiwan yang tolong pindahkan patogen. Haiwan. Vektor ni adalah haiwan. Organisma yang membawa patogen, iaitu virus atau bakteria kepada perumah yang baru. Ada penyakit yang tidak perlukan vektor untuk merebak. Contoh dia apa? Tak perlukan vektor. Cuba fikir. Ia boleh merebak sendiri, tapi ada setengah penyakit perlukan perantaraan haiwan untuk pindahkan bakteria kepada orang lain. Okey, haiwan yang jadi orang tengah pindahkan bakteria ini dipanggilkan vektor. Dia jadi orang tengah yang membawa vektor tu kepada membawa virus tersebut. Virus, patogen tu lah. Patogen tu diangkut oleh haiwan. Haiwan tu akan memindahkan patogen tu kepada tubuh badan manusia. Contoh-contoh vektor itu adalah lipas, lalat, tikus, nyamuk Aedes. Okey. Vektor dan patogen. Kita tengok. Vektor ada lipas, ada lalat, ada nyamuk Aedes. Kita tengok. Lipas dia membawa virus Salmonella typhi. Yang ni penyakit Kapialu ni, cikgu rasa. Kapialu. Demam Kapialu. Okey. Lalat membawa Salmonella typhi. Yang ni penyakit taun. Nyamuk membawa patogen virus denggi. Ini demam denggi lah. Okey. Nyamuk Aedes juga membawa virus Zika ni. Pernah dengar satu isu dulu, virus Zika ni dibawa oleh nyamuk. Nyamuk yang membawa virus tersebut. Tapi, okey, dengar ada setengah orang, contohlah dia digigit oleh nyamuk. Nyamuk Aedes demam denggi. Tak semua nyamuk Aedes akan membawa virus denggi. Tapi nyamuk Aedes lah yang membawa virus denggi. Harus berhati-hati. Tapi potensi untuk kena tu bergantung kepada tubuh badan manusia yang masing-masing lah. Kalau tubuh badan manusia ni pertahanan yang lemah, mudahlah untuk terjangkit. Okey. Tikus pula membawa leptospira, iaitu kencing tikus. Demam kucing tikus kan, boleh menyebabkan kematian. Demam kucing tikus ni bahaya ni. Dia boleh merosakkan hemoglobin. Dia boleh memecahkan sel darah merah kita. Bila sel darah merah kita pecah habis, susahlah untuk diangkutkan oksigen dalam badan kita tu. Okey. Nyamuk Anopheles mengangkut patogen yang bernama Plasmodium malaria, iaitu demam malaria lah. Okey. Kita tengok kat sini beberapa jenis penyakit gejala patogen. Dia ada listkan dia semua kat situ. Okey, kamu boleh tengok sendiri kat situ. Malaria, kolera, demam denggi, Zika. Zika ni demam jugalah, bawaan oleh nyamuk Aedes juga. Okey, patogen dia pula sejenis virus. Okey. Malaria dia pula sejenis bakteria Plasmodium malaria tadi, demam malaria. Kolera, bakteria Vibrio chlororia. Bawaan dia tu oleh nyamuk Anopheles betina. Yang ni penyakit nyamuk malaria dia lah. Dia bukan nyamuk macam belang-belang kat kaki tu. Itu nyamuk Aedes. Okey. Kolera bawaan lalat. Tengok Kapialu lipas. Lebih kepada lipas Kapialu ni. Bakteria Salmonella typhi. Okey, yang last cuba tengok leptospirosis. Yang ni kencing tikus. Demam, sakit kepala, gejala dia semua demam. Memang kebiasaan kalau orang nak dapatkan penyakit, memang dia akan demam dulu. Sebab tubuh badan kita ni tidak dapat melawan bakteria tersebut atau virus dalam badan. Okey, perlukan rawatan untuk untuk tubuh badan jadi sihat balik lah. Okey, cuba fikirkan, cari bagaimana COVID-19 merebak kepada manusia. Siapa vektor dia? Apakah patogen dan apakah gejala selepas dijangkiti? Cuba fikirkan. Bagaimana menghalang penyakit berjangkit terus menjangkiti orang lain?
Okey, kesedaran menjaga kebersihan, pakai mask, cuci tangan dengan bersih lah, guna sabun, dapatkan nasihat doktor, pemeriksaan doktor jika perlu, jika sakit lah. Ambil vaksin, ikut jadual ni bagi bayi lah. Bayi ni biasanya dia ada penjadualan dia daripada umur dilahirkan sampailah umur sampai kamu sekolah menengah pun masih lagi ada lagi vaksin yang diterima oleh kamu sendiri. Okey, amalkan gaya hidup sihat, berhenti merokok, makanan yang seimbang. Peringkat kedua, memutuskan rantaian penyakit yang berisiko. Seperti perintah kawalan pergerakan, kita berkurung dalam rumah. Elak daripada simptom ni mudah terjangkit kepada orang lain. Asingkan pesakit lain, iaitu contoh penyakit influenza, COVID-19. Yang tu kita kena asingkanlah dia orang tu daripada orang lain. Okey, ni demam denggi, penyakit demam denggi. Okey, beri rawatan kepada pesakit di hospital. Peringkat ketiga, kuasakan undang-undang terhadap mereka yang tidak menjaga kebersihan dalam peraturan, kawal tempat pembiakan vektor seperti jentik-jentik nyamuk tersebut. Okey, nyamuk ni dia suka bertelur di takungan air yang bersih, tahu tak? Kalau kamu pergi hutan kan, kamu nak tahu air tu boleh diminum ke tidak, kalau kamu jumpa jentik-jentik dalam air takungan tu, air tu sebenarnya boleh diminum. Itu boleh diminum sebenarnya. Tapi kamu buanglah jentik-jentik, janganlah kamu minum dengan jentik-jentik sekali. Itulah kalau kamu tersesat dalam hutan lah. Sebab kadang dalam hutan ni kita jumpa air, boleh minum ni, sekali dalam tu ada macam-macam, boleh sakit perut, boleh menyebabkan kematian. Okey. Jadi nyamuk ni dia suka kalau longkang-longkang yang kotor-kotor dengan sampah tu sangat, nyamuk tak telur. Dia suka kawasan tadahan air yang agak jernih sikit, dia suka bertelur. Kawasan-kawasan pembinaan. Tidur pakai kelambu, pakai baju tebal dan tutup semua bahagian untuk elak daripada gigit. Okey, cuba tengok. Okey, ni last. Cuba tengok. Kamu dekat rumah ada mask kan? Okey, cuba tengok. Ada mask, kita ada beberapa jenis kat sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk COVID-19. Okey, cikgu bercerita tentang COVID-19. COVID-19 ni biasanya kita akan pakai 2 mask yang paling efisien kita guna, iaitu N95 dengan topeng yang 3 layer tu. Okey, yang 3 layer tu, topeng bedah kegunaan medical tu. Okey, kedua-duanya dapat menapis virus setinggi 95% debu. Kalau N95 tu debu dia 100%, bakteria 100%, debunga pun 100%, spora-spora debunga tu. Tapi untuk medical ni debu 80, bakteria 80, debunga pun 80. Tapi sebenarnya untuk COVID-19 ni dah bagus dah kalau kita gunakan untuk tapis virus yang setinggi 95%. Kedua-dua ni disyorkan. Okey. Tapi N95 tu tidak tidak diwajibkan pun kena beli ke apa. Kalau tak mampu, belilah yang 3 layer yang topeng bedah tu. Sebab yang 3 layer tu pun dah memadai, sebab dia lebih murah. Kalau N95 tu dia mahal. Lepas tu kalau kita sentiasa pakai dia tu pula boleh menyebabkan rasa ketidakselesaan lah, sebab dia sangat-sangat melemaskan. Kalau orang yang sukar bernafas, rasa tak selesa, memang tak selesa lah kat situ. N95 tu kalau pakai topeng bedah lagi sesuai lah. Okey, ini FPI ni menghasilkan partikel yang halus. Yang ni sangat mahal lah. Okey, yang ni biasanya jarang orang pakai juga ni. Okey, sangat-sangat mahal. Biasa yang kalau ni N95 dengan topeng bedah tu yang biasa orang pakai. Okey, ada satu lagi topeng karbon. Topeng karbon ni sangat tidak sesuai untuk COVID-19. Sebab virus ditapis 10% je, 90% lagi akan tersebar. Sebab yang ni biasanya ada yang orang boleh basuh lagi balik, sebab dia ni takkan bagus. Yang topeng kain ni pun sangat tidak bagus. Sebab virus boleh terperap dalam tu juga. Sangat-sangat bahaya. Okey, penggunaan topeng ni paling maksimum pun 6 jam. Selepas 6 jam kena buang dah. Kita tak boleh pakai banyak kali. Okey, ada satu isu di mana katakan hanya orang yang ada simptom sakit sahaja perlu pakai topeng muka. Okey, perlu pakai topeng muka. Jadi orang yang ni tak perlu pakai ke? Okey, sebenarnya kalau ikutkan, orang yang kena penyakit tu pun dia tak tahu dia ada kena penyakit virus tersebut. Tapi
untuk elakkan kita terkena tu, eloklah kita pakai dah. Sebab dah sekarang pun dah hampir satu dunia dah, kes pun mencecah hampir 2 juta. Sangat-sangat bahaya pandemik ni. Okey. Berbanding dengan demam sesama biasa. Demam sesama biasa kalau kita tak pakai, kita tak demam, tak ada masalah. Tapi orang yang demam tu pakailah. Tapi ni dah kes pandemik ni memang satu dunia kena pakai. Sangat-sangat bahaya. Okey. Sekian sahajalah untuk kali ni. Okey, nanti cikgu akan sambung balik untuk topik seterusnya, pertahanan dalam badan ini 4.2. Topik last untuk bab 4 ni lah. Dia ada 4.1 dengan 4.2. Okey, sekian. Terima kasih.